konsep ilmu benar dan ilmu palsu menurut perspektif Barat dan Islam. Konsep kebenaran dan ilmu. Teori ilmu atau epistemologi, yakni memperincikan bagaimana suatu ilmu itu lahir dan bagaimana ia dibangunkan. Ia mempunyai landasan tapak yang membolehkannya berdiri tegak dan berkembang dan membentuk perspektif atau tasawur seseorang tentang sesuatu. Ini terbagi kepada dua, perspektif Barat dan perspektif Islam. Seterusnya, kita masuk kepada perbezaan menurut perspektif Islam dan perspektif Barat. Menurut perspektif Barat, yang pertama, ia berasaskan rasionalisme, scientism dan humanism. Yang kedua, mengikut psikologi dan normatif manusia, berubah-ubah mengikut kegunaan atau persekitaran. Yang ketiga, menolak faktor agama kerana tiada bukti saintifik. Menurut perspektif Islam pula, yang pertama, ia berasaskan kepada wahyu Tuhan. Yang kedua, perkembangan akal dibentuk melalui ilmu tunjang, fardu ain dan fardu kifayah. Yang ketiga, penemuan pelbagai bukti sains moden dari ajaran agama. Seterusnya, faktor perbezaan. Faktor perbezaan ada 3. Yang pertama, kepercayaan dan sumber ilmu. Yang kedua, penaklukan epistemologi. Dan yang ketiga, konsep priori dan posteriori. Penerangan, kepercayaan dan sumber ilmu. Menurut Barat, ilmu adalah kepercayaan yang dibuktikan, yakni justified through belief. Teori ini didukung oleh ahli falsafah Yunani yang kemudian diserap ke dalam agama Kristian dan Judaism. Menurut Islam pula, kita wajib meyakini bahawa semua ilmu itu berasal daripada Allah berdasarkan pengakuan para malaikat dalam firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat ke-31 dan 32. Kita teruskan dengan penaklukan epistemologi. Yang pertama ialah positivisme, pragmatisme, relativisme dan terakhir adalah marxisme. Positivisme ialah kebenaran yang diukur menurut neraca pertimbangan masyarakat. Pragmatisme pula ialah kebenaran yang diukur menurut manfaat atau mudarat kepada manusia. Relativisme ialah kebenaran yang tunduk pada kesesuaian masa, tempat, suasana dan alat. Marxisme ialah kebenaran dibuktikan dengan kekuatan dan kemenangan. Kita teruskan dengan ta'rif ilmu. Ta'rif ilmu menurut bahasa ialah berasal daripada perkataan bahasa Arab alama yang bermaksud tahu atau perbuatan yang untuk mengetahui sesuatu yang benar sebenar-benarnya. Dari segi istilah pula ialah segala pengetahuan atau kebenaran yang datang dari Allah SWT diturunkan kepada baginda Rasulullah SAW dan makhluk ciptaannya, sama ada secara lahiriah ataupun batiniah. Konsep priori dan posteriori. Priori adalah ilmu dalam minda yang tidak melalui panca indera, manakala posteriori pula ialah ilmu yang diperoleh melalui panca indera. Rasionalis Barat menerima priori, namun empiris Barat menolaknya dengan alasan tiada bukti logik. Sarjana falsafah Islam menerima kedua-duanya kerana yakin adanya ilham dan wahyu dari Tuhan. Implikasi perbezaan perspektif ilmu terbagi kepada 3. Yang pertama, mengukuhkan akidah umat Islam dengan berpegang teguh dengan alim ulama. Ayat Al-Quran terbukti dengan kajian sains, penemuan ilmu-ilmu baharu oleh ilmuwan Islam. Kedua, berlaku serangan ideologi, muncul doktrin dan kepercayaan yang berbagai, Islam dan bukan Islam, melalui pendidikan dan media massa. Barat dianggap maju, modernisasi. Ketiga, memudahkan kehidupan manusia dengan kemajuan teknologi dan kegiatan ekonomi. Khulasah,
Hakikat ilmu adalah milik Allah SWT. Manusia diberikan akal untuk memproses segala pengetahuan yang diperolehi. Maka cara fikir seseorang itulah yang patut disusun berdasarkan landasan yang benar, kelak melahirkan individu yang seimbang falsafah hidupnya dari sudut jasmani, emosi, rohani dan intelektual. Berikut merupakan karatan akhbar yang memaparkan bahawa pentingnya konsep Islam dan kefahaman peranan ilmu yang baik memandu kepada kemajuan tamadun Islam. Maka dapat diperhatikan di sini, pemahaman konsep ilmu yang baik akan mendorong seseorang itu ke arah apa yang difikirkan dan dilakukannya. Doktrin dan kepercayaan yang salah menjurus kepada keruntuhan nilai moral, sama ada di dunia barat maupun di dunia Islam. Sekian saja pembentangan daripada kami. Moga-moga ada manfaat dan dapat diamalkan. Terima kasih kerana memberi perhatian dan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.